أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marilah sama-sama kita buka majlis kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semua nota semua. Baik, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setinggi-tinggi kesyukuran kepadanya atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita sehingga ke saat ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kita nikmat, menggandakan pahala buat kita dan melindungi kita daripada terjebak dengan wabak penyakit berjangkit virus COVID-19 ini, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah pada pagi ini dan juga pagi besok kita akan adakan sesi soal jawab tentang ruqyah syar'iyyah, insya-Allah. Jadi sebelum itu terlebih dahulu kita eloklah kita sedikit sebanyak kita berkongsi apa itu ruqyah syar'iyyah. Apakah itu yang dinamakan dengan ruqyah syar'iyyah? Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, saya akan memulakan sesi pada pagi ini. Kemudian barulah kita akan ada sesi soal jawab. Saya akan mulakan apa itu ruqyah syar'iyyah dan bagaimana ruqyah syirkiyah. Ruqyah ada dua, ruqyah syar'iyyah vs ruqyah syirkiyah. Dua dah. Ruqyah syar'iyyah adalah ruqyah yang mengikuti nas Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala ruqyah syirkiyah, nama dia syirik syirkiyah, yang tidak menepati kaedah Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan bapa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita teruskan terus. Ruqyah syar'iyyah. Apa makna ruqyah? Ruqyah ada dua. Pertama ruqyah syar'iyyah, yang kedua ruqyah syirkiyah. Nanti anak-anak buah saya tolong komen, tolong buat nota. Ruqyah ada dua. Ruqyah pertama ruqyah syar'iyyah, yang kedua ruqyah syirkiyah. Yang mana yang boleh beramal? Yang boleh beramal adalah ruqyah syar'iyyah, yang kita kena elokkan adalah ruqyah syirkiyah. Baik, apa itu ruqyah? Ruqyah ini adalah suatu metod, suatu rawatan yang dirawat melalui teknik bacaan yang dipanggil bacaan doa. Kerana ruqyah itu asal daripada perkataan ruqa. Ruqa maksudnya adalah berdoa. Ruqa maksudnya dalam syariat adalah doa, berdoa. Jadi yang dimaksudkan dengan ruqyah adalah kita berdoa menggunakan doa-doa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan di dalam Al-Quran
dan doa-doa yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa apa yang dibaca? Doa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Doa memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang mempunyai harapan supaya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pelbagai penyakit. Jadi ruqyah syar'iyah, maksudnya ruqyah ini adalah berdoa. Orang yang meruqyah maksud dia tukang ju baca doa. Dia ni peruqyah ini tukang ju baca doa je. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberi kesan bekas adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ruqyah ya. Itu makna ruqyah. Jadi ruqyah itu maksud dia berdoa. Siapa-siapa sahaja yang berdoa, maksudnya dia telah meruqyah. Sama ada dia berdoa untuk dirinya sendiri, maka maksudnya dia telah berdoa kepada dirinya sendiri, ataupun dia berdoa kepada orang lain, maksudnya dia telah meruqyah orang lain dengan doa-doa tersebut. Contohnya kita baca doa makan sebelum makan, maka kita telah meruqyah makanan tersebut daripada unsur yang negatif, daripada dimakan oleh syaitan, daripada dikencing oleh syaitan, diludahi oleh syaitan, makan bersama syaitan. Kita telah meruqyah diri kita dalam makanan tersebut. Sebelum kita masuk tandas, kita baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka doa yang kita baca sebelum masuk tandas itu menjadi kita telah meruqyah diri kita sendiri, yakni kita memohon perlindungan daripada Allah daripada syaitan jantan dan betina yang direjam oleh Allah, yang melakukan perkara yang buruk kepada kita ketika kita berada dalam tandas. Itu maksud ruqyah. Jadi ruqyah ini doa-doa yang kita ambil ayat-ayat daripada ayat-ayat Al-Quran, dan juga doa-doa yang kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ruqyah itulah yang dinamakan ruqyah syar'iyah. Syar'i maksud dia yang mengikuti ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi itulah yang dinamakan ruqyah syar'iyah. Okey, ruqyah ada dua. Ruqyah syar'iyah. Ruqyah maksud dia berdoa. Apa ruqyah syirkiyah pula? Adalah ruqyah yang tidak menepati Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti langsung tidak ada bacaan Al-Quran, ataupun ada bacaan Al-Quran tapi meminta baca Al-Quran, tapi minta juga kepada jin. Di samping baca Al-Quran itu ada juga memohon pertolongan daripada menderai jin, syaitan, semua itulah, daripada dukun, tuk bomo dan sebagainya. Ini dipanggil ruqyah syirkiyah, yang syirik pada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan media, yakni barang-barangan seperti patung, seperti azimat, seperti walaupun menggunakan ayat Al-Quran tapi digantung di perut, di badan, di dada, di lengan, di kaki, di paha untuk kekebalan diri. Maka itu adalah ruqyah syirkiyah. Sebab apa? Sebab ruqyah ni maknanya berdoa. Dia berdoa dengan kesyirikan kepada Allah SWT, tidak menempati ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil ruqyah syirkiyah. Macam mana lagi nak cam ruqyah syirkiyah ini? Ruqyah syirkiyah ini seperti mana kita pergi berubat, dia membaca slow dan baca, ataupun dia baca kuat, bacaan itu kita tak faham langsung apa dia baca doa, ataupun dia menggunakan bahan-bahan yang tidak menepati syar'i kita, Al-Quran dan As-Sunnah, seperti apa? Seperti azimat, patung, kain putih, kain merah, kain kuning, pelik tu nak buat gapo, suruh sipan. Lepas tu guna apa lagi? Biasa duit shilling, jarum, pepatung, ataupun gambar. Nak berubat boleh kena buat main gambar. Ini ruqyah syirkiyah, tanda-tanda. Tuan-tuan berapa rahmat dari Allah Subhanahu taala, siapa-siapa yang terlibat dengan ruqyah syirkiyah, dia pergi kepada tuk bomoh ataupun dukun, dia pergi sekadar usaha ustaz, sekadar kita apa panggil, dia kata sekadar ni ustaz, sekadar nak apa,
nak ikhtiar. Mana tahu Allah wi sembuh. Ikhtiar memang Allah suruh ikhtiar. Tapi ikhtiar dengan cara syar'iyah. Dengan cara syar'iyah, bukan dengan cara syirkiyah. Antara cara syirkiyah, kita pergi berubat dengan dia. Dia menggunakan badannya untuk masuk jin dalam badan dia, kecek dengan jin yang ada dalam badan pesakit. Ini ruqyah syirkiyah. Ataupun dia menggunakan kena bawa bini. Nak berubat dia boleh, kena bawa isteri. Jadi dia masuk jin dalam badan isteri kita. Lepas tu mula interaksi dan sebagainya. Ini adalah ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah. Jadi tuan-tuan apa rahmati Allah, kita baca hadis sikit, hadis daripada riwayat Imam Muslim. Man atta arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbala lahu salatun 40 lailah. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, yakni dukung, yakni tok bomo, mari tu dia tak percaya pun, dia sekadar ikhtiar, dia kata, maka solatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah. Hadis riwayat Imam Muslim, nombor hadis 2230. 40 hari Allah tak terima solat. Walaupun dia pergi sekadar ikhtiar, dia tak percaya, tapi sekadar ikhtiar. Ikhtiar Allah suruh, tapi bukan dengan jalan syirkiyah. Kalau kita tahu dia buat jalan syirkiyah, tak payah pergi. Tak payah pergi ikhtiar. Kerana apa? Kerana akan makin sakit, bukan makin sembuh. Apa pula hukum kalau dia pergi caya pula ke dukun tu, caya pula ke tok bomo tu? Kata Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad, nombor hadis 9532, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, yakni meyakini dia betul cara dia buat ni, okey dah ni sembuh siapa. Duduk 2 bulan sakit, lebih sakit daripada sakit biasa. Maka kata Rasulullah, maka ia bererti telah kufur kepada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad. Kufur tu kalau yakin pula. Tuan-tuan apa berahmati Allah SWT. Jadi kerana itulah, setiap ahli keluarga, individu kita kena belajar apa itu ruqyah syar'iyah dan bagaimana ruqyah syirkiyah. Seperti mana setiap orang pandai bawa motor, bawa kereta, ada lesen. Sepatutnya begitulah ilmu ruqyah syar'iyah ini kena ada kepada setiap individu, seperti mana setiap individu pandai bawa motor. Sebab kita nak bawa diri kita menjalani kehidupan ibadah ini pada Allah, pasti ada halangan. Dan halangan yang terbesar sejak zaman Nabi Adam AS lagi, sudah ada orang yang berdendam kepada kita, bermusuh dengan kita. Itulah Azazil dan sekutunya syaitan laknatullahi alaih. Tuan-tuan berpada rahmati Allah. Baik, sebelum kita buka secara lebih lanjut, sebenarnya perbahasan ini panjang. Okey, saya bawa berapa buah kitab ni, banyak kitab. Tapi saya nak kongsikan kepada tuan-tuan berpada rahmati Allah SWT yang mungkin orang tak biasa dengar. Baik. Okey. Gangguan-gangguan dipanggil sihir. Sihir itu gangguan dah. Sihir itu gangguan dah. Baik. Sihir ini, gangguan dalam hidup kita ini boleh datang melalui 6 perkara. Tuan-tuan tolong catat. Boleh datang melalui 6 perkara. Saya belajar ni bersama dengan Ustaz Salahuddin As-Sasaki. Ustaz Salahuddin As-Sasaki, bukan As-Sakaki, As-Sasaki. Dia seorang alim dalam bidang ruqyah syar'iyah ini di Indonesia. Dia pernah datang Malaysia, saya pernah belajar dengan dia lah. Jadi 6 perkara. Dia juga banyak mengarang kitab tentang ruqyah syar'iyah dan perubatan yang benar. Tuan-tuan berrahmati Allah SWT. Baik, kita akan kupas satu persatu bagaimana nak kena gangguan itu dan bagaimana rawatannya itu. Baik, 6 perkara. Tuan-tuan tolong tulis tolong tulis anak buah saya, tolong catatkan. Pertama, kita beritahu dulu 6 perkara ni. Pertama, hasad. Gangguan ni boleh mari ikut hasad. Tulis Pertama, hasad. Lepas ni kita perincikan satu persatu. Pertama, hasad. Kedua, ain. Ketiga, nafs. N-A-F-S, nafs. Yang keempat, nazrah. Nazrah ni pandangan. Nazrah. Nazrah. Yang kelima, gibatah.
Gibthash, gibtah. Yang kena safa'ah ataupun safa'ah, safa'ah ataupun safa'ah. Okey, bahasa Melayu safa'ah lah. Sekali lagi. Pertama hasad, kedua ain, ketiga nafs, keempat apa tadi? Nazrah. Yang kelima gibtah, yang keenam safa'ah. Okey. Ni perkara ni kita akan bicara sampai esok pagi. Dua siri, subuh ni dan subuh besok. Okey. Hasad. Apa hasad? Apakah ain? Apakah nafs? Apakah nazrah? Apakah gibtah? Apakah safa'ah itu? Baik. Kita bicara satu persatu. Boleh tolong tulis orang? Najibah ataupun Ayuni ke? Tolong tulis. Kan? Baik. Pertama hasad. Hasad itu adalah maksud dia deki. Iri hati maksud dia. Yang kedua, ain. Ain ini apa? Ain ini maksudnya adalah pandangan. Timbul pandangan mata jahat dipanggil. Pandangan yang dipenuhi dengan rasa kagum ataupun rasa iri hati. Rasa kagum ataupun rasa iri hati. Itu ain. Yang ketiga nafs. Nafs ini adalah seseorang yang berasa bangga dengan diri sendiri. Nafs ni maksud dia nafsi, diri sendiri. Diri sendiri yang menyebabkan gangguan. Ada juga, bukan kerana orang lain. Nafs dipanggil. Dia berasa bangga dengan diri sendiri dan dia menimpa ke penyakit pada diri dia sendiri. Lepas ni kita akan bicarakan. Okey, yang ketiga tadi nazrah. Nazrah ni pandangan daripada jin. Tu. Yang kelima tadi gibtah. Gibtah ini dirinya sentiasa mahu diri dia seperti orang lain. Gibtah ni sebenarnya deki yang bagus. Dia tengok orang lain kaya, nak jadi kaya juga. Tapi ada penyakit yang akan datang kalau tak kena dengan cara dia. Lepas ni nanti kita akan bicara satu persatu. Yang kena safa'ah. Safa'ah ni hak paling biasa. Perubahan dari kulit asli. Sehingga dia kena gangguan tu ada perubahan dari kulit asli dia. Ada lebah, ada luka, ada gelopah, sakit dan sebagainya. Seluruh badan ada perubahan, rasa sakit dan sebagainya. Dia panggil safa'ah. Okey, tuan-tuan bapa rahmati Allah, boleh jelas Okey, melalui 6 perkara tadi. Baik, Syazwani Musa tulis dah. Betul dah. Pertama hasad, yang kedua ain, yang ketiga nafs, yang keempat nazrah, yang kelima gibtah, yang keenam safa'ah. Ini antara 6 perkara yang menyebabkan sihir itu mendatangi diri kita. Baik, kita akan berkongsi yang pertama kan, nanti saya akan buka persoalan. Pertama hasad tadi. Hasad tu gapo? Gapo dia hasad? Gitu. Apa itu hasad? Hasad ini Allah SWT banyak cerita di dalam Al-Quran, terutama sekali surah Al-Falaq yang kita baca. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itu. Baik. Hasad ini mempengaruhi orang, hasad ini hanya mempengaruhi orang yang dituju dan kenal saja. Orang yang kita tuju, kita deki dia. Hasad ni deki dan dikenal saja. Orang tak kenal, kita nak deki kan, mestilah kita akan dengki kepada orang yang kita kenal. Terutama sekali orang yang rapat dalam kehidupan kita. Suami, isteri, adik-beradik, jiran tetangga, ahli keluarga, rakan sekerja, rakan sekolah, sekelas, satu kuliah. Ini dia. Tuan-tuan bapa dirahmati Allah SWT. Bahkan boleh jadi kawan baik kita sendiri ada hasad kepada kita, deki. Baik, hasad ini dia berbeza dengan hak lain. Hasad ini dia hanya mempengaruhi orang yang dituju dan dikenal sahaja. Itu hasad. Dan hasad ini lebih bahaya daripada ain. Hasad ini penyakit dia lebih bahaya daripada ain. Ain ini hasil pandangan jahat ataupun pandangnya yang mengagumkan. Baik.
Itu nanti kita akan cerita lain kali. Hari ni kita akan cerita bab hasad dulu. Jadi hasad ini iri hati, dia akan mengupas iman dalam hati. Orang yang deki, orang yang deki kepada orang lain, dia menimbulkan hasad. Maka dia akan mengupah iman dalam hati. Dia mengupas iman dalam hati dia. Dia mengupas iman dalam hati. Mengupas iman ni seperti kita koyok bawang, mengikis keimanan dalam hati orang deki ini. Tidak kira lah deki. Deki ni macam mana? Tidak senang melihat orang lain gembira. Tidak tenang melihat orang lain dapat nikmat. Faham ke tak? Sekali lagi. Hasad ini, kita tidak senang melihat orang lain gembira. Orang lain tu siapa? Orang lain tu hak kita kenal lah. Dan juga, pertama, kita tidak senang melihat orang lain gembira. Yang kedua, kita tidak tenang melihat dia boleh nikmat. Dan kita suka melihat dia derita. Itu hasad. Faham tak? Hasad. Mudah saja. Lawa baju. Baju kagak. Baik. Sekali lagi lah. Hasad ini, kita tidak senang melihat orang itu bahagia. Dan kita tidak tenang melihat dia dapat nikmat. Bahkan kita suka dan bahagia bila dia jatuh, dia derita, dia sakit. Itu hasad. Subhanallah. Jahat hasad. Jahat. Itu hasad. Jadi orang yang dengki, orang yang dengki, dia mengupas iman dalam hati. Dan orang yang kena dengki, yang didengki itu menguliti nikmat, yakni dia jatuh sakit. Itu hasad dipanggil. Menguliti nikmat ni kan, terkurang nikmat yang ada padanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan bapa rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, jahat hasad ni. Disebabkan hasad lah, dia berusaha untuk menjatuhkan orang yang dia deki. Dan sentiasa dia mendoakan dengan mulutnya dan hatinya, jiwanya, supaya orang itu ditarik nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Rabbi. Jadi, dan lebih lagi bila dia rasa iri hati yang keterlaluan, maka dia akan pergi jumpa dukun ataupun bohong untuk menyihir orang tersebut. Ini hasad. Hasad ini boleh berlaku kepada sesiapa saja. Hasad ini. Terutama sekali, banyak pesakit saya kak, hok kena hasad kak. Set-set hok dapat nikmat banyak kerja ataupun isteri yang dimadukan oleh suaminya. Itu biasanya. Biasa pesakit saya gitu banyak kan buat kena. Tapi tak boleh tuduh isteri pertama yang sihir isteri kedua yang sihir isteri pertama. Tidak boleh tuduh begitu. Mana-mana perubatan, kalau kita pergi dan ustaz tu atau Tok Rama tu, dukun tu kata isteri pertama ni sihir, jangan percaya. Dia tahu mana. Jangan percaya. Itu sudah cukup. Kita nak gigi berubat penyakit, tapi kau sakit kita. Kenapa? Jiwa tak tenang. Bila jiwa tak tenang, jangan harap Allah Subhanahu Wa Taala nak sembuhkan penyakit tersebut. Dia mesti tenang. Sebab itu ruqyah syar'iyah ini, bila pesakit datang, dia mesti pertama mengembalikan dia ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala balik. Tawakal kepada Allah, kembali kepada Allah. Allah yang datang ke penyakit, Allah yang menyembuhkan penyakit. Allah datang ke penyakit mungkin dengan sebab dosa kita. Mungkin dengan Allah SWT nak ajar pengajaran kepada kita, ataupun memberi suatu hikmah dalam kehidupan kita, ataupun untuk mengangkat darjat kita. Bersihkan hati daripada prasangka. Barulah dibuat ruqyah, barulah dibacakan. Sebab peruqyah ini tu ke baca doa je. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena berhati-hati. Tuan-tuan berrahmat dari Allah. Baik. Lepas ni saya buka soalan sikit lagi. Rukun-rukun hasad. Hasad dia ada rukun-rukun dia. Hasad dia ada rukun dia. Kejap saya baca soalan daripada Rahim Ahmad. Kalau orang yang ada sakit apa tu saka, sakit apa-apa,
dalam badan atau orang hantar kita, Ustaz. Baik. Yang saka itu saya akan jelaskan nanti. Saka tu tuan-tuan berrahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan boleh faham betul-betul hak ni perkara ni, saka tu tak akan dapat duduk dalam badan kita. Itu. Benar-benar kita yakin dengan doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada gangguan yang boleh memudaratkan kita melainkan betul-betul dengan izin Allah, qadar Allah, takdir Allah. Baik. Baik, rukun-rukun hasad. Rukun-rukun hasad ini pertama disebabkan nikmat. Catat rukun hasad. Macam sebab apa kita ni terkena hasad? Pertama sebab nikmat. Nikmat ni mungkin rezeki kita lebih daripada orang lain. Yang kedua, jiwa. Jiwa kita tu kosong. Jiwa ini. Yang ketiga, perkataan ataupun tulisan kita yang menyebabkan orang sakit hati. Ataupun perkataan kita ataupun tulisan kita di FB, Instagram, dalam grup WhatsApp dan sebagainya menyebabkan orang sakit hati dengan kita. Timbul hasad, iri hati dan sebagainya. Sebab tu kena banyak zikir. Yang keempat, sebab syaitan itu sendiri yang menimbulkan hasad di kalangan kita sesama sendiri. Orang ni hasud, orang ni timbul hasad dan sebagai mahsud, dipanggil hasad wal mahsud. Ni orang yang orang je menimbulkan hasad. Itu kerja syaitan buat belaka. Okey, yang kelima, takdir Allah Subhanahu Wa Taala dah. Tak boleh nak lari kalau Allah takdir kita kena gitu nak buat kan. Ini qadar Allah, takdir Allah. 5 ini rukun hasad. Sekali lagi tolong tulis seorang anak buah saya. Sebab apa kita kena hasad, dia ada rukun 5 rukun hasad. Rukun hasad itu tadi. Dan dia sama dengan rukun ain, sama saja. Pertama sebab nikmat. Lagu mana nikmat kita boleh lebih. Kita je dapat banyak, naik pangkat dan sebagainya. Dapat pujian daripada mak ayah kita. Abang kita kena cerca sama. Menyebabkan timbul hasad abang kita kepada kita tadi. Tu yang main-main nikmat. Jadi macam mana untuk atasi banyak ke keluar zakat dan derma? Dengan nikmat ini banyak ke keluar zakat dan derma dapat menghindarkan diri kita daripada sihir hasad itu tadi. Itu. Yang kedua, jiwa. Jiwa terlalu kosong. Jiwa kita ini. Jadi kena isi dia dengan zikir dan doa-doa pelindung. Kena isi jiwa kita itu tadi dengan zikir dan doa pelindung. Baru kita tidak terkena sihir itu tadi. Yang ketiga, disebabkan melalui perkataan ataupun tulisan kita. Perkataan ataupun tulisan kita. Jadi perkataan dengan tulisan ini menimbulkan hasad daripada orang lain kepada kita. Jadi jaga-jaga perkataan kita, jaga-jaga tulisan kita. Jangan siapa menyakiti orang lain, jangan siapa memfitnah orang lain, jangan siapa mengupak orang lain. Kita ngupak, orang sakit hati dok kalau orang tu dengar. Sakit timbul hasad dia pada kita, habis kita. Kena juga. Baik. Itu. Jadi saling menimbulkan hasad di antara satu sama lain. Hasad ni bukan saja deki, geram, nak marah dan sebagainya. Itu hasad termasuk. Yang keempat disebabkan syaitan. Dan yang kelima memang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak dapat lagi dah. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Jadi tuan-tuan bapa rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pengaruh itu keluar dari jiwa. Sebab itu boleh berlaku pada orang buta. Pengaruh itu disebabkan daripada jiwa. Jiwa ni iri hati, sakit hati dengan dia, menyebabkan orang buta pun boleh menimbulkan hasad kepada kita. Tu tadi. Dan orang buta pun boleh terkena hasad. Itu. Jadi diberkahi ain dan hasad ini dengan perlindungan ta'wiz, zikir sambil memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena ada doa pelindung. Jadi macam mana untuk kita tidak terkena hasad ini? Baik, kita tidak terkena hasad ini, maka kena banyak ke? Kalau dapat nikmat, banyak ke derma, zakat.
Lepas tu jaga jiwa kita ini daripada sakit hati dengan orang lain ataupun menyakiti orang lain dengan tulisan dan perkataan. Dan jiwa kita ini juga jaga. Jangan iri hati dengan dia dapat nikmat, ataupun jangan suka setelah dia dapat derita ujian. Kita kena tolong dia. Jadi tuan-tuan berrahmat di Allah. Jadi jawapannya adalah banyakkan zikir dan doa-doa pelindung. Maka jaga tulisan perkataan, kena jaga. Dapat nikmat derma lah, keluar zakat. Okey. Dan juga doa pelindung. Kalau takdir Allah, kena juga kita baca doa dia sebab takdir Allah doa. Kena juga. Maka itu adalah Allah SWT mungkin nak ampun dosa kita, ataupun mungkin nak angkat martabat kita, ataupun mungkin nak ajar kepada kita suatu pengajaran. Itu dipanggil hasad. Ain kita cerita malam ni, Ain kita cerita malam ni. Ain panjang sikit dan okey. Tuan-tuan berrahmat Allah, bagaimana doa pelindung? Mudah je. Dia ada doa pelindung asah, sederhana, panjang. Saya akan bagi hak asah saja. Dan mungkin hak sederhana, hak panjang tu kena detail, kena ngaji detail. Jadi hak asah dianya mestilah bila kita kena penyakit ini ataupun sihir gangguan ini, akan ada timbul daripada hasad ini beberapa simptom dia. Simptom ini tanda-tanda ganggu ya. Mimpi kena patuk ke ular, itu tadi. Mimpi kena kejar ke binatang. Kemudian rasa sakit di badan kita. Allah Rabbi. Itu nampak kelibat, tidak tenang dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang bergerak di badan kita. Nanti simptom dia dipanggil. Itu hasad. Ataupun lebih teruk lagi biasa sakit ya. Sakit. Itu. Hasad itu tadi. Disebabkan hasad tadi. Menguliti nikmat orang yang didengki itu tadi. Orang yang didengki mengupas iman dalam hati. Orang yang didengki akan menguliti nikmat. Nikmat dia terkuliti. Bahagia jadi tak bahagia. Itu. Malam tidur dengan lena jadi tak lena. Itu. Banyaklah simptomnya. Jadi tuan-tuan berrahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun banyak zikir pada Allah. Jangan kita balas hasad ini dengan prasangka yang buruk. Jiri aku ni buat jangan. Adik-beradik aku berkali ni, jangan. Bos aku sendiri, rakan sekerja sendiri, sahabat aku berkali, jangan. Kerana dia akan menambahkan lagi sakit kita. Jangan. Jadi sakit ini datang daripada Allah SWT. Itu asbab saja. Jadi kita mohon penyembuhan daripada Allah SWT. Jadi hak paling senang adalah tuan-tuan berpunyai rahmat dari Allah, doa pelindung. Ta'awuz tadi. Nak buat sesuatu, pastikan baca Bismillahirrahmanirrahim. Supaya sihir hasad itu tidak terkena pada kita. Okey, jaga perkataan kita. Jaga tulisan kita. Jangan menyakiti orang lain. Jangan mengumpat. Jangan memfitnah orang. Jadi setiap hari lakukanlah. Akak kedua tangan seperti saya ajar semalam. Doa pelindung. Niat, ya Allah Tuhanku, ya Allah ya Rabb. Aku mohon dengan berkat bacaan Al-Quranku ini, ya Allah. Lindungilah aku, ya Allah. Ni. Saya ajar hak sederhana pula. Semalam hak asal. Okey. Pertama, bacalah surah Fatihah. Tiup ke tangan. 3 kali tiup ke tangan. Ni tiap-tiap masa boleh buat. Bukan saja tidur. Jangan baca ada tanda sudah. Pertama, Fatihah 3 kali, baca tiup ke tangan. Kedua, ayat kursi 3 kali, baca tiup ke tangan. Kemudian, baca akhir surah Al-Baqarah. 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ayat apa tu? Ayat Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kemudian, ayat akhir tu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ila akhir ayat. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amanar Rasul la yukallifullah. Baca. Kemudian baca surah baca Qul huwallahu ahad 3 kali tiup ke tangan. Kemudian Al-Falaq 3 kali tiup ke tangan. Kemudian An-Nas baca 3 kali tiup ke tangan. Kemudian baca pagar diri. Ayat surah Yasin ayat 9.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Tiup tangan, sapu seluruh badan. Dan boleh juga baca di air ayat-ayat tadi, boleh juga baca di air. Tuan tulis seorang baca-baca tiup, sama je, niat kepada air dan buat minum. Itu tak ada masalah. Itu dipanggil pelindung diri dan penyembuhan diri. Jadi tuan-tuan pada rahmati Allah, ini perubatannya yang benar. Yakinlah dengan ayat Al-Quran. Kemudian buat jadi zikir al-mu'awwidhatain. Apa itu al-mu'awwidhatain? 2 surah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dipanggil al-mu'awwidhatain. 2 surah doa pelindung. Ni. Kan kita kena hasad. Jadi kena banyak baca doa 2 pelindung ini. Al-Falaq An-Nas. Al-Falaq ke ada tadi? Wa min syarri hasidin idza hasad. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan daripada penyakit hasad itu. Itu perubatannya yang benar. Tidak ada simpan kain kuning, kain merah, gantung azimat di dinding dan sebagainya. Simpan benda dalam berah dan sebagainya. Itu syirkiyah. Ruqyah syirkiyah. Kita minta perlindungan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita minta dengan Allah tapi cara tak kena. Contoh, kita nak minta duit dengan ayah, kita tanya pak ke ayah, ayah nak duit tahu win napa win nyepak ke ayah. Syariat cara tak kena. Kita minta dengan Allah tapi ikhtiar kita, syariat kita tak kena dengan cara, yakni guna media ataupun bahan-bahan yang jin suka. Perasak, guna asap, guna apa? Kain merah, kain kuning, guna batu permata. Minta dengan Allah tapi melalui benda-benda syirik, maka berjadilah ruqyah syirkiyah juga. Yakni syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain juga. Jadi ambil perubatan yang benar insya-Allah tuan-tuan. Jadi ada 6 perkara tadi. Yang pertama kita telah bicarakan tentang hasad, dan hasad ini banyak berlaku tiap-tiap hari dalam masyarakat kita. Allahu Rabbi, yang menyebabkan sakit. Hasad ini bila jatuh sakit, kalau pergi hospital tak dapat kesan penyakit itu. Apa perkara yang kita akan buat bila contoh ayah kita sakit? Perkara yang pertama yang kita buat biasanya kita akan bawa hospital. Bila hospital kata, doktor kata tak ada penyakit ni, kita pun pergi klinik pula. Klinik pun kata tak ada penyakit juga, biasa. Apa yang bermain dalam kepala kita ketika itu? Biasanya masyarakat kita kak akan bawa pergi kepada Tok Bomo. Kemudian Tok Bomo pun tak jadi, baru mari ke ustaz-ustaz. Ngelah kali baru ustaz. Sepatutnya pertama bila sakit, baca doa dulu. Doa dulu kepada Allah. Kemudian pergi rawatan hospital. Kalau hospital tak dapat buat, barulah dapatkan rawatan ruqyah syar'iyah dengan baik. Lepas tiup di tangan tadi, sapu ke badan. Tak ingat royak. Sapu ke badan. Dan boleh juga tiup di air. Dan boleh juga tiup pada bahan ruqyah, habbatus sauda. Habbatus sauda. Boleh juga ditiup pada bahan ruqyah untuk minuman kita. Dia akan cepat lagi penyembuhan dia. Ni habbatus sauda. Dititik dalam sehari berapa? Dalam 5 ataupun 7 titik. Ni hak baru. Okey. 5 ataupun 7 titik. Kita baca, kita tiup tadi, sama je. Niat untuk herba ruqyah, titik 5 ataupun 7 kali titik setiap hari. Tapi pastikan ruqyah dulu. Okey. Nak mudah beli yang sembuh macam ni. Boleh juga. Okey. Tak ada masalah. Tuan-tuan pada rahmatan Allah, ataupun dibaca juga pada madu. Tiup dan amalkan setiap hari, pagi, petang, malam sebelum tidur. Ini lebih baik lagi, lebih cepat lagi pengubatannya bila ada herba-herba sebagai herba-herba ruqyah dipanggil sebagai bantuan kita. Kita mohon pada Allah. Tuan-tuan pada rahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hasad. Jadi insya-Allah tuan-tuan ada soalan boleh tanya, saya jawab setakat yang saya belajarlah, saya tahulah insya-Allah. Baik, 2 ayat surah terakhir surah Baqarah tu baca sekali atau 3 kali. Sekali pun boleh, 3 kali pun boleh. Sekali pun boleh, 3 kali pun boleh, 2 ayat terakhir itu.
Kalau kita baca 3 kali belaka dah. Kita selarah ke 3 kali belaka comel. Kalau sekali belaka. Tapi orang yang terkena hasad kena banyak ke baca Al-Falaq An-Nas. Jadi zikir. Kena baca semua sambil berjalan, sambil bawa kereta. Kalau nak cepat penyembuhannya, kena banyak doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya baca soalan-soalan insya-Allah. Okey. Kita tengok soalan atas. Baik, soalan daripada Awi Anis. Saya baca soalan daripada Awi Anis soal atas dulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanu. Saya mimpi keluar rambut dari mulut dan saya selawat atas nasi tak berhenti. Makin lama makin panjang rambut keluar sehingga keluar semua. Saya pun terjaga. Apakah saya diganggu? Ini antara simptom gangguan. Pertama sekali, cuba tanya diri kita. Sebelum kita tidur tadi, adakah kita tengok cerita hantu? Ataupun kita tengok baca benda-benda yang berkaitan dengan rambut tadi? Kalau bermimpi, maka itu adalah mainan tidur. Kalau kita tidak ada tengok cerita hantu, tidak ada berfikir tentang rambut yang keluar daripada mulut, kita tidur memang mimpi gitu. Itu adalah simptom gangguan. Maka banyakkan doa pelindung tadi sebelum tidur yang saya ajar semalam. Yang saya ajar video semalam. Cuba tengok dalam page Masjid Bandar Permesuri kuliah maghrib semalam. Amalkan doa pelindung seperti itu. Seperti yang saya buat tadi. Sebelum tidur buat. Dan pastikan sebelum tidur kebah kati dulu. Kebah kati sambil baca Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Pastikan kebah kati. Dan pastikan pintu tandah tutup. Dalam bilik kita ataupun dalam rumah kita. Dan pastikan sampah sarak di dalam tong sampah diikat. Dalam plastik diikat. Dan baca doa pelindung sebelum tidur. Cuba buat dulu. Ini adalah simptom gangguan. Tapi bagi saya gangguan biasa je ni. Baik, saya baca soalan daripada Siti Nur Hafizah Abdullah. Saya terkena gangguan overthinking. Adakah ni sejenis gangguan syaitan? Baik. Gangguan berfikir lebih overthinking tak? Baik. Ruqyah syar'iyah dia ada 3 perubatannya. Pertama, perubatan sebab penyakit fizikal, maka sakit badan. Maka dibaca doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama untuk sakit apa biasa, sakit jantung, sakit kacing manis juga boleh diruqyah. Ruqyah ni bukan untuk jin saja. Yang kedua, dia diruqyah disebabkan gangguan jiwa. Overthinking atau masuk ni. Molek juga diruqyah. Itu gangguan. Kadang-kala bukan disebabkan gangguan syaitan. Kadang-kala disebabkan dosa lampau kita. Ataupun disebabkan manusia yang memperli kita, ngupak kepada kita. Itu tadi. Menyebabkan ataupun disebabkan overthinking tadi disebabkan masalah yang menimpa kita, ujian yang menimpa kita dan kira kita kurangnya zikir. Jadi sepatutnya kurangkan berfikir, banyakkan berzikir. Kurangkan berfikir, banyakkan berzikir pada Allah. Jadi Siti Nur Hafizah Abdullah kena banyakkan berzikir kepada Allah dan meruqyah diri sendiri. Boleh juga ruqyah. Ruqyah ni ada 3. Pertama untuk sakit fizikal, yang kedua untuk sakit jiwa ataupun masalah pemikiran, stres dan sebagainya. Yang ketiga untuk gangguan jin. Gangguan jin kadang-kadang pun memang wajib kena ruqyah. Ini. Jadi Nur Hafizah Abdullah, overthinking ini kena banyakkan zikir pada Allah. Zikir. Terutama sekali istighfar. Yang kedua hasbi rabbi jallallah. Hasbi rabbi kena banyak. Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Banyaklah zikir tu kena banyak kali. Dan yang ketiga banyakkan sebut nama Allah. Allah sambil berdoa kepada Allah. InsyaAllah. Kurangkan berfikir, banyakkan berzikir. Dia baca doa pelindung yang saya ajar tadi. Tiup pada air, banyakkan selawat dan minum. InsyaAllah jiwanya tenang. InsyaAllah. Saya dulu pernah aksiden. Tak tenang jiwa. Ada seorang hamba Allah, dia ambil air, dia baca selawat. Dia bagi saya minum air tersebut. Hilang resah, gelisah, gundah, gelara. Tenang. Saya tanya dia baca apa?
dalam air tak ada. Dia kata selawat je ustaz ada. Allahu Rabbi. Pak saudara saya jawab saya. Jawab. Tenang hati. Selawat. Jadi itu perubatannya. Ada nas daripada hadis Nabi SAW. Nabi dia pernah sakit. Ada seseorang pernah sakit. Rasulullah ambil sedikit air liu dia. Ambil air liu. Rasulullah letak di tanah. Lalu Rasulullah baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ardina. Biriqati ba'dina. Wishfa bihi sakimuna. Biizni Rabbina. Nabi baca. Kemudian Nabi ambil jarinya yang dia letak di tanah tadi. Setelah dia letak air liunya sedikit. Lalu Rasulullah sapu tempat sakit. Sahabat tu. Ini menunjukkan ruqyah. Ini bukan untuk jin sahaja. Itu faham je Siti Nur Hafizah, insya-Allah. Baik, saya baca soalan-soalan yang di bawah ini. Sapu daripada Mida Kuantan. Sapu seluruh badan kecuali kemaluan. Betul? 3 kali. Paling kurang sekali pun tak apa. Betul dah? Baik. Daripada Hasnani Ismail. Ustaz beli mana tadi? Ni beli Jafar Rawah. Jafar Rawah pun ada Kota Baru. Ataupun beli di Galeri Hidayah. Galeri Hidayah Habatus Sauda. Galeri Hidayah buka pukul 9.30 pagi sehingga pukul 4 petang. Hot tepi BSN JT. Dia buka sebab dia jual barangnya makanan saja. Dia bukalah. Jadi kalau duduk Kota Baru Jafar Rawah. Ataupun boleh dapat dengan stoki-stoki Olive House. Boleh juga. Paling kurang kita mesti ada Habatus Sauda dan juga madu. Mesti ada. Baik. Sebab semua orang akan kena gangguan ini. Tak seroyak tak akan kena. Kalau tak kena lah ni akan kena depan hari. Kecuali dia ni benar-benar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah saya baca soalan daripada Alias Hashim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya dengan Ustaz. Satu, sekiranya kita kenali penyakit yang kita alami. Contoh kita pening kepala, berpusing. Kita ada buku panduan dengan rujukan buku seperti buku-buku almarhum Dr. Harudin. Jadi saya ambil ayat berkaitan dengan sakit yang saya alami. Okey. Pening kepala biasa ayat gepa. Baik. Soalannya, boleh tak saya ambil ayat itu sebagai perubatan tanpa mendapat ijazah daripada almarhum Dr. Harudin sendiri? Sebab ada orang cakap tanpa ijazah daripada tuannya tidak boleh digunakan. Baik. Tuan-tuan apa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam apa? Siti Alias Hashim tadi dia tanya, dia pening kepala. Jadi dia ambil ayat-ayat daripada kitab Dr. Harudin. Saya pun ada tapi tak bawa. Okey. Tapi dia tak pernah belajar dengan almarhum Dr. Harudin ataupun anak muridnya. Di setiap negeri daerah dia ada cawangan, dia ada sebagainya. Jadi dia pun ambil ayat yang berkaitan dengan sakitnya saja tanpa mendapat ijazah. Adakah boleh? Yang pertama, ayat itu kena pastikan ayat apa? Kena tahu. Ayat Al-Quran, okey, kita tahu. Tuai kepada ayat Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan ke seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui para sahabat sehinggalah kepada kita. Itu sudah dinamakan ijazah sana. Bila kita tahu ianya ayat Al-Quran, maka tidak salah kita ambil untuk baca, tidak salah. Ataupun kita tahu ianya doa daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma dikhususkan ditulis dalam kitab tersebut untuk boleh untuk penawar kepada sakit pening kepala. Boleh kita ambil. Akan tetapi adalah lebih baik jika kita ada rujukan. Rujukan daripada mana-mana guru. Ataupun mana-mana guru lah. Ataupun kawan-kawan yang kita tahu dia ni belajar perubatan Islam. Sebab bila kita amal sesuatu ayat, tak ada masalah. Nak ambil, nak baca ada masalah. Sebab ia ayat Al-Quran. Ianya memang benar, tidak salah. Dan ianya hadis Rasulullah, tidak salah. Dan kita berdoa dengan menggunakan ayat Al-Quran dan hadis untuk mengubati penyakit kita, itu tidak salah kerana ia termasuk dalam ruqyah syar'iyah. Akan tetapi terlebih baik kalau kita ada rujukannya. Sebab apa? Sebab kita takut bila kita baca semakin sakit ataupun ada sesuatu yang terjadi kepada kita. Kita nak rujuk siapa? Nak rujuk kita tidak boleh berkata-kata kepada kita. Jadi sebaiknya kita kena ada seseorang ataupun pakar rujuk kita. Ustaz mana?
yang kita kenali, yang kita kenal, boleh bertanya kepada dia, boleh dapat nasihat daripadanya, boleh mendapat keizinan daripadanya, itu lebih baik. Itu lebih baik, lebih bekak dipanggil, lebih bekak. Tapi kalau nak ambil tak ada masalah pun, kerana ia hanya ayat Quran. Tapi kalau ianya suatu doa yang kita tak tahu sumbernya daripada mana, daripada Quran tak tahu, daripada hadis tak tahu, daripada kitab mana, maka hati-hati untuk buat amal, hati-hati. Dia mesti melalui jalan ilmu dulu, mesti ada guru. Itu. Tidak cukup sekadar kitab saja, mesti ada guru. Okey? Kita takut kita salah amal, salah buat. Itu bimbang. Jadi kena ada rujukan kalau boleh. Kena ada rujukan. Baik. Hak tulis tadi tolong Najibah ataupun Ayuni tolong tulis yang hak tadi. Okey. Baik, daripada media kuatan. Kalau kita selalu tengok makhluk halus dalam rumah, apa harus buat? Tuan-tuan apa rahmat dari Allah, daripada media kuantan, selalu tengok makhluk halus, tengok lagu mana. Kalau kita nampak dia duduk cokoh gitu, nampak betul-betul nampak, kita yang ada masalah. Kita yang telah disihir. Itu masalah. Selalu nampak dalam rumah, maka gangguannya dalam rumah, orang lain tak nampak, kita je nampak, kita yang bermasalah sebenarnya. Kalau juperawat, tukang jurukiah kata, aku nampak duduk belakang tonggal ataupun duduk kat dapur jing, maka kita tak ada masalah sebab kita tak nampak. Yang masalah orang nampak tadi perukiah itu. Perukiah tu kena rukiah. Kerana pada hakikatnya manusia tidak akan nampak jin. Tidak akan nampak kerana ia benda gaib. Kalau dia nampak, dia ini bermasalah. Bermasalah. Melainkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dia ni memang seorang wali Allah dan memang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan selalu, bukan nampak selalu, tidak. Dia ada kaedahnya. Jadi orang yang selalu nampak ini adalah bermasalah kebiasaannya. Tuan-tuan apa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi biasa kalau nampak di dalam rumah, rumah tu bermasalah. Pastikan di dalam rumah tersebut hidupkan kembali baca ayat Al-Quran. Paling kurang Fatihah, ayat kursi, 2 ayat surah Al-Baqarah yang terakhir, Amanar Rasul la yukallifullah, dan 3 kul mesti baca dalam rumah. Tiap kali masuk rumah mesti baca. Dan laungkan azan di dalam rumah. Biasakan azan dalam rumah dan selalu solat berjemaah. InsyaAllah gangguan dalam rumah itu akan hilang. InsyaAllah biiznillah. Itu. Baik. Daripada api-api. Masa kebah hati tu baca Bismillahi Allahu Akbar ataupun Bismillah Allahu Akbar. Kalau nak sambung Bismillahi Allahu Akbar. Kalau tak saya sambung Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Biasa kita sambunglah Bismillahi Allahu Akbar. Bapa bagi bawah hi kerana ada harf jar di depan B. Bismillahi Allahu Akbar. Sambil sapu, okey? Okey, abang mak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana nak tanya Ustaz, okey. Ana pernah dengar orang-orang tua dulu royak yang setengah-setengah permata cincin boleh sembuhkan penyakit. Betul ke? Mohon pendapat Ustaz. Baik. Permata cincin. Permata jenis apa? Itu. Kena tahu tu permata jenis apa. Baik. Pertama, jangan kita kosakkan di dalam jiwa kita batu permata ni boleh menyembuhkan penyakit. Tidak. Itu kosak akid. Pegangi akidah yang salah. Yang salah. Kerana yang menyembuhkan penyakit Allah SWT. Meskipun kadang-kadang saya baca ruqyah kepada seseorang hamba Allah tu, tak sembuh dia. Tak sembuh. Orang lain baca saja sembuh. Jin keluar dah. Dia 3 kali mari, 3 kali kita baca dah sembuh. Sebab bukan bacaan itu yang menyembuhkan. Bukan. Tapi Allah yang menyembuhkan. Bukan saya yang menyembuhkan. Juga bukan batu permata itu yang menyembuhkan. Juga bukan madu. Bukan habbatus sauda yang menyembuhkan. Tapi Allah SWT. Itu pertama sekali kita kena pegang. Jadi, kita hanya tukar baca doa je. Jadi, antara permata yang membantu kita. Yang ni alat bantu je. Alat bantu je. Yang membantu kita. Seperti mana kita je tukar baca doa je yang menyembuhkan Allah. Jadi,
antara batu permata ruak cicing yang membantu penyembuhan biasanya, pertama terah gemunggal daripada pokok gemunggal. Yang kedua, teras kemuning hitam daripada pokok kemuning hitam yang berusia kebiasaannya 100 tahun ke atas ataupun lebih. Biasanya baru ada terah dia. Biasanya orang ambil buat rendah dalam air, kemudian air itu akan berubah jadi warna kuning sikit, saya tak bawa. Kemudian dia buat minum bagi orang demam, sakit dan sebagainya, ataupun dia buat batu mata cicing tu setuh dengan kulit. Itu dia panggil jadi khasiat sahaja untuk kesihatan, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Jangan kita guna batu permata tapi tak doa pada Allah, tak doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah dari segi konsep perubatan ruqyah syar'iyah. Jadi boleh nak menggunakan madu, boleh nak menggunakan habatus sauda, boleh nak menggunakan batu permata, tapi jangan tinggal doa kepada Allah. Ianya hanya alat bantu saja. Tapi ingat baik, kebanyakan batu permata yang saya jumpa adalah kebanyakannya ruqyah syirkiyah. Sebab apa? Sebab dia masukkan benda dalam batu tu. Masuk jin. Ada sesuatu yang mendiami dalam batu tersebut, kerih tersebut, kain tersebut dan sebagainya, kayu tersebut. Yang masuk jin. Jadi dengan mengkosakkan batu ni boleh menyembuhkan. Bila letak di air gelepar, bila letak di air dalam air ruqyah, saya ambil batu biasa, pecah letak, terubik buih daripada air, daripada batu tersebut. Ada jin di dalam batu tersebut. Itu antaranya. Ataupun di ruqyah, ataupun kebiasaannya hok suka duduk ala kerih, suka duduk ala batu permata adalah saka. Dia dipakai cicing. Saka. Banyak ke? Tu kena hati-hatilah. Kena hati-hati. Kalau terah gemunggal, terah komunitas itu tidak ada masalah. Kerana ia hanya sebagai khasiat saja, khasiat untuk perubatan. Jangan kita iktikad benda tu mampu menyembuhkan. Boleh digunakan, tapi hati-hati. Jangan sampai syirkiyah lagi akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia hanya sekadar alat bantu saja, seperti mana peruqyah baca doa saja yang menyembuhkan Allah. Kalau Allah tak sembuhkan dia, jangan kita fikir ustaz ni tak power, ayat Quran tak power, kena pergi ketuk bomo. Tidak. Yang tak power adalah diri kita. Mungkin ada dosa, mu tak taubat lagi. Mungkin rumahmu ada sifat benda syirik lagi pada Allah, menyebabkan Allah tak mustajab doa ni. Mungkin ada. Kadang-kala kena minta maaf dulu dengan suami, kena minta maaf dulu dengan isteri ada dosa. Kena minta maaf dulu dengan kawan-kawan bila ada dosa. Barulah sembuh. Cepat pula jadi. Itu antara kelebihannya. Tu. Baik, saya baca lagi. Daripada Wati ni Hasan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa ya saya mimpi diganggu ada budak kecil setiap malam? Lepas tu saya cuba minum air yang diruqyah, baru saya tak ada gangguan lagi. Okey, bagus. Baik. Dia mimpi setiap malam diganggu budak kecil. Baik, saya tanya pula. Budak kecil tu ganggu lagu mana? Macam mana gangguan budak kecil? Adalah dia kejar kita, ataupun dia naik atas belakang kita, ataupun kita dukung dia, ataupun kita menyusui dia. Kalau kita menyusui dia, 99.9% ia adalah saka. Kalau gangguan biasa itu, dia kejar kita dan sebagainya, itu gangguan jin biasa je. Jadi sebab tu bila minum air ruqyah tidak ada lagi gangguan. Alhamdulillah. Bagus. Ini. Tapi kalau boleh air ruqyah itu kita sendiri yang baca, kita sendiri yang buat kalau boleh. Kita sendiri sebab kita sakit. Mohon pada Allah. Sebab bila kita sakit, kita yang kena banyak doa pada Allah. Ni kita pula banyak pergi beli air dengan ustaz-ustaz jual air dan sebagainya. Sepatutnya kita yang doa, kita je buat. Itu. Saya lebih suka ajar tuan-tuan berpada rahmat Allah buat sendiri. Yakin dengan bacaan tuan-tuan berpada rahmat Allah. Tidak ada doa yang paling agung, yang lebih hebat daripada doa Al-Quran. Kerana Al-Quran itu mukjizat Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, itu amalkan. Baik, seterusnya. Daripada Din Muhammad. Saya sering ada rasa benda bergerak di tapak kaki setiap kali mula-mula tidur. Baik. Mesti pernah kena tindih ni kalau begini dok. Setiap kali mula-mula tidur rasa ada masuk dan ada keluar dua belah tapak kaki. Adakah itu tanda-tanda juga? Kebiasaannya itu adalah simptom gangguan yang disebabkan sihir. Kerana sihir ini dia boleh masuk
melalui tangan dan juga kaki. Jadi Deng Muhammad kena banyak ke doa pelindung pada Allah seperti yang saya ajar tadi. Disapu ke seluruh badan sampai kepada kaki. Dan sebelum tidur buat macam saya ajar semalam lah. Dalam video semalam, kebah dulu kaki. Kebah dulu kaki. Tutup pintu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dah, baca doa pelindung. Dan jikalau ada kita rasa di tapak kaki tu rasa macam sesuatu yang dok kena. Jadi okey, ambil air ruqyah. Biasa saya buat spray. Saya setiap malam saya tidur mesti ada spray. Ada spray, sembuh di kaki. Bismillah Allahu akbar sambil sembuh, bismillah Allahu akbar, ataupun baca ayat kursi sambil sembuh di kaki pun boleh. Tidak ada masalah. Itu di antara cara dia. Jadi sebenarnya doa pelindung tu penting. Baca doa pelindung. Cuba buat dulu. Insya-Allah. Kalau tidak, kalau ada lagi memang kena diruqyah. Kena diruqyah. Kena gilah mana-mana ustaz perubatan Islam kena ruqyah ataupun pasang audio ruqyah, dengarkan. Okay. Baik. Macam mana nak buat ruqyah diri sendiri? Ruqyah diri sendiri adalah doa kepada diri sendiri. Kita berdoa untuk diri kita sendiri bermakna kita ruqyah diri sendiri. Ruqyah asas takdilah Fatihah 3 kali, ayat kursi 2 surah Baqarah yang terakhir, 2 ayat yang terakhir, Amanar Rasul la yukallifullah. Kemudian baca 3 kul, kemudian baca surah Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu ruqyah untuk diri sendiri, tiup ke tangan, sapu seluruh badan. Ini ruqyah diri sendiri. Ada lagi cara metod. Dia ada beberapa metod, yakni ada beberapa cara untuk kita ruqyah. Ya. Ada beberapa metod ataupun cara untuk kita ruqyah diri kita sendiri. Saya bawa tuan-tuan keluar sekejap. Gelak di sini. Cerah tu. Saya jawab sikit lagi, kemudian kita sambung malam ni lah. InsyaAllah. Baik. Tuan-tuan berpada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil angin di luar. Okey. Seterusnya, okey, insya-Allah. Seterusnya saya jawab daripada ruqyah diri sendiri. Malam ni saya ajar metod ruqyah mandiri yang saya ambil daripada Ustaz Eri Abdul Rahim. Saya belajar dengan dia lah. Metod ruqyah mandiri. Dia ada teknik dia. Di kepala, di dada dan di perut. Bacaan sama je, cuma teknik berbeza sedikit. Malam ni saya akan ajar ruqyah mandiri dipanggil, insya-Allah. Baik, daripada Hanafizan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya, saya selalu sakit badan dalam perut. Okey, tapi bila pergi cek alhamdulillah tak ada penyakit, tapi bila pergi berubat cara kapung di kapung pasir putih. Macam ada sesuatu dalam badan sampai sekarang masih rasa sakit. Baik, minta maaf saya sebut kebanyakan gangguan di perut ni, kebanyakan gangguan di perut adalah gangguan sihir. Terutama sekali yang suka duduk di perut adalah jin yang jenis saka kita panggil. Dia suka duduk di perut. Jadi tuan-tuan berrahmati Allah, letakkan tangan kanan ke perut. Letakkan tangan kanan ke perut. Okey, letak tangan kanan ke perut. Ni dipanggil ruqyah mandiri. Saya ajar sedikit. Baca niat, ya Allah ya Rabb, aku mohon padamu ya Allah dengan berkat bacaan Al-Quranku ini ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ya Allah, lindungilah aku ya Allah. Kemudian baca Fatihah 3 kali sambil pusing perut mengikut arah tawah. Pusing perut ini mengikut arah tawah. Niat untuk kumpulkan penyakit di seluruh badan dan nak dikeluarkan melalui mulut. Niat begitu. Baca Fatihah 3 kali, pusing perut. Kemudian habis baca Fatihah 3 kali, setelah dipusingkan sambil pusing arah tawah, yakni lawan arah jam. Okey, habis naikkan perut ini, niatkan untuk keluarkan segala penyakit dan gangguan. Baca bismillah sambil naik ke tangan ni ke leher. Bismillahi Allahu Akbar. Buat batu. Kalau nak muntah, muntahkan. Sediakan bekas muntah. Kalau nak sedawa, sedawa. Kalau tidak rasa muntah, sedawa, buat batu. Dia memaksa ianya keluar. Buat lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Buat lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Buat banyak kali setakat yang kita. Hanya orang sakit je dia tahu apa yang dia akan rasa. Okey? Tak keluar lagi. Tak hilang lagi sakit tersebut. Baca lagi. Baca ayat kursi 3 kali. Sambil pusing pula.
Lepas tu buat macam tadi. Buat banyak kali. Bismillah, Allahu Akbar. Tak keluar lagi. Okey, baca lagi. Qul huwallah 3 kali. Sambil pusing. Kemudian keluarkan macam tadi. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Tekan sikit. Bismillahi Allahu Akbar. Tak jadi lagi. Kemudian baca balik. Baca lagi. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali sambil pusing. Bawah. Di perut tadi. Keluarkan lagi. Kemudian baca An-Nas 3 kali. Pusing. Buat lagi. Tidak berkesan lagi. Ulang balik. Tidak berkesan hari ni. Buat malam ni. Tak berkesan malam ni. Buat pagi esok. Jangan putus asa. Kerana dia ada kesembuhan. Cuma mungkin ada waktunya. Allah setiap kali kita sakit. Allah SWT gandakan pahala. Setiap kali sakit ganda pahala. Setiap kali baca digandakan pahala. Jangan putus asa. Jangan pernah putus asa. Dan ingat baik. Jangan buruk sangka pada Allah. Bila kita berdoa ruqyah diri sendiri. Jangan pernah buruk sangka pada Allah. Su'uzunna billah. Jangan buruk sangka pada Allah. Kerana Allah SWT akan beri penyembuhan mengikut doa kita itu tadi. InsyaAllah. Ya, tawakal kepada Allah SWT. Baik. Baik. Lagi. Daripada KB Acik sikit lagi ya. Ustaz, kalau bangun pagi dan ada kesan lebam di kaki, apa tandanya? Adakah gangguan? Ya. Gangguan semasa tidur. Lebam itu gangguan semasa tidur. Cuba kita cek balik. Sebelum kita tidur tadi kita buat apa? Cek balik. Biasanya disebabkan gangguan tadi sebelum tidur. Dan gangguan itu dalam tidur. Kita buat apa? Baca doa ke dok? Pintu tandas tutup ke dok? Doa pelindung baca ke dok? Ataupun masa kita tidur tu dalam keadaan seksi ke dok? Kita tu pakai pakaian macam mana tidur itu? Terutama sekali kena buat doa pelindung itu tadi. Lebam di kaki tadi. Dan gangguan itu di dalam bilik tidur sendiri. Dan tengok persekitaran bilik kita kemas ke dok? Kubur ke dok? Kemaskan dengan baik. InsyaAllah. Jadi buat dulu macam saya ajar tadi, pelindung diri sebelum tidur. InsyaAllah tidak ada gangguan lagi dalam keadaan tidur. Dan tidur pun dalam keadaan lena. 3 jam tidur pun cukup dah. Disebabkan kita rasa tak cukup tidur dan sebagainya, disebabkan ada gangguan. Gangguan daripada manusia, gangguan daripada suami pula, gangguan daripada jin lagi dan sebagainya. Itu. Okey. Afizi Zaki, macam mana kita nak tahu kena penyakit ain? Saya akan bagi tahu malam ni. Macam mana nak tahu kena penyakit ain? Saya akan bagi tahu malam ni. Penyakit ain. Penyakit ain malam ni insya-Allah. Sebab perbahasan dia panjang penyakit ain. Dan kalau saya bagi tahu ringkas orang tak faham. Sebab Malaysia ini tak suhu sangat penyakit ain. Sedangkan orang Malaysia ramai terkena penyakit ain. Itu. Ya, guru. Kena ada guru. Mesti kena ada guru. Kalau tidak ada guru, syaitan akan menyesatkan kita. Sebagai contoh. Kita ama-ama tak jadi seperti yang kita niatkan. Apa perasaan kita? Kita akan menyalahkan Al-Quran. Ataupun kita akan menyalahkan syaitan. Kita akan royak. Ni sebab syaitan ni aku sakit. Jangan tuan-tuan. Ni sebab gangguan jin ni aku sakit. Jangan royak gitu. Kita tak royak Allah SWT buat apa takdir gini. Tidak. Kita mengeluh. Kita kata syaitan ni buat aku gini. Kita rebuh. Syaitan buat gini. Kita tergelincir oleh tanah. Bahasa menatang syaitan. Tu. Jangan beritahu begitu. Sebab apa? Sebab syaitan suka. Sebab apa? Dia akan rasa bangga. Aku boleh buat. Aku yang menimbulkan mudarat bagi dia. Maka gangguan itu akan makin kuat. Kita rasa mengeluh dan sebagainya. Kita salah kepada dia. Dia bangga. Syaitan bangga. Aku boleh beri mudarat pada dia. Di alam dia dan sebagainya. Jadi semakin kuat gangguan itu. Sebab tu kena ada guru. Kena ada rujukan. Guru. Bukan saja rujukan kitab. Tapi rujukan guru juga kena ada. Baik. Penyakit angin. Ayat apa untuk amalan? Penyakit angin ni tuan-tuan berapa rahmatan Allah SWT. Kalau sentiasa sedawa bila dibaca ayat ruqyah. Itu ada antara simptom ada gangguan jin. Tapi penyakit angin yang berlebih dalam badan. Saya sarankan tuan-tuan buat bekam. Bekam angin tak apa dah. Bekam angin. Tak rasa bekam keluar darah pun. Darah kotor. Bekam angin. Ataupun bekam. Kalau bekam angin. Ingat bekam lah keluar darah sekali. Dan buat apa panggil. Masaj sikit. Urutan pada badan kita. Dan ayat amalan untuk dibaca.
Biasalah. Ayat-ayatnya banyak, doa-doanya banyak. Antara doa dia, boleh juga kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim untuk diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yashfini min kulli syai'in yu'zini wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfini. Bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Penyakit angin juga boleh juga kita baca doa angin ahmar. Tengok dalam surah Yasin, naskah surah Yasin tu, di belakangnya biasa ada doa angin ahmar. Ambil doa itu pun tidak mengapa. Insya-Allah. Baik tuan-tuan, bapa rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ya? Insya-Allah. Okey. Nombor handphone saya pasal selesai PKP. Baik, boleh. Nombor phone saya ada di dalam page Masjid Bandar Permaisuri ni. Cuba tengok. Saya tinggal di Jetih. Okey. Al-Maksurat pagi dan petang amat baik. Sebenarnya tuan-tuan bapa rahmati Allah, siapa-siapa baca Al-Maksurat, dia telah meruqyah diri dia sendiri pagi petang. Kerana doa-doa dalam Al-Maksurat semuanya doa pelindung ataupun doa minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terbaik Al-Maksurat. Okey. Lagi. Rahimahmah. Kalau ada orang bagi anak pada kita dalam mimpi ustaz, apa itu? Itu adalah antara simptom saka. Antara simptom jin saka. Tuan-tuan, kena ingat baik. Jin saka ini ada yang melalui nasab, yakni melalui keturunan. Dan ada juga tidak melalui nasab, tidak melalui keturunan. Dan dia dah hadir untuk kita. Dipanggil saka juga. Tak ada masalah. Ada yang sebab nasab keturunan, ada yang disebabkan dia suka pada kita, suka berdamping dengan kita, nak kita mencintainya, dia mencintai kita. Tidak semestinya daripada keturunan. Itu. Jadi kena banyakkan doa pelindung. Jangan ambil anak tersebut ataupun dia wibagai, jangan ambil. Cuba kawal diri kita dalam mimpi tersebut. Boleh kawal. Banyakkan zikir sebelum tidur, boleh kawal insya-Allah. Jadi tuan-tuan bapa rahmati Allah, doa air ruqyah lagu mana selalu kemur perut. Kemur perut itu pertama kena dapat rawatan daripada doktor, sebab dia ada ubat herba daripada doktor sendiri. Dan tapi boleh juga di ruqyah, boleh ditanyalah boleh dibuat bacaan tadi juga dengan niat untuk penyakit kita tu tadi. Dan untuk apa-apa sakit di badan, sakit angin, kemur perut, sakit sendi dan sebagainya, amalkan doa ini. Doa bismillah 3. Apa-apa sakit, sakit kepala ke, sakit di badan ke, sakit perut ke, sakit hati sakit hati lain. Apa-apa saja sakit fizikal, boleh amal bismillah 3. Lagu mana bismillah 3? Letak contoh saya sakit bahu ni, okey. Letak tangan di bahu, tepat sakit. Okey. Baca bismillah 3. Bismillah sambil ketuk ataupun sambil sapu. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Ulang 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Bismillah, 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 dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Aku berlindung dengan kemuliaan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Min syarri ma ajidu wa uhadhiru, daripada segala perkara yang buruk yang aku takuti, yang aku risau. Sakit itu tadi. Insya-Allah. Itu cara Rasulullah buat. Ini ada dalam perubatan ruqyah. Dr. Harudin ada, Ustaz Syafi'i ada, Ustaz almarhum Dr. Harudin pun ada, Ismail Kamu pun ada. Kebanyakan ni doa suhu lah. Okey. Kena santau. Selalu nampak benda berbulu besar. Alhamdulillah dah pulih. Itu jin ke Ustaz? Ya. Jin yang dihantar santau. Dia gini, sihir ni, bila kita terkena sihir, santau dan sebagainya, akan ada 2 jin. Pertama, jin yang berada dalam badan kita. Yang kedua, jin yang berada pada buhul sihir. Buhul sihir yang sama ada ditanam, digantung, disiram, disimpan. Dia ada 7. Nanti saya akan ajar benda ni dalam episod siri yang akan datang. Sebab dia panjang perbahasannya. Itu. Alhamdulillah dah sembuh. Walaupun dah pulih, tapi pelindung diri tetap kena ada. Tetap kena baca. Tetap kena buat insya-Allah. Baik.
keguguran tu, sebab tu kena ada pelindung. Macam isteri kita mengandung dan sebagainya, kena banyak lagi zikir. Kena banyak lagi zikir, doa pelindung kena banyak. Sebab syaitan amat-amat tak suka zuriat yang lahir daripada hasil perkahwinan yang sah, yang berkat, yang mengikut syariat, tak suka. Sebab sekali kita bergaul dengan suami isteri kita yang sah, syaitan lagi tak suka. Itu dia akan cuba untuk mengganggu zuriat yang pesah dari segi syariat dan sebagainya, yang berkat, hasil perkahwinan yang sah. Jadi tuan-tuan apa rahmati Allah, ada bayi yang tiba-tiba hilang. Sebenarnya bayi yang tak hilang, tapi kerja aging buat bayi yang tak nampak. Bila digi scan tak nampak bayi. Sebenarnya ada, tapi kena bacakan ruqyah. Paling kurang surah Al-Baqarah sampai habis baca. Bayinya akan ada kembali dalam perut. Baik. Tuan-tuan apa rahmati Allah SWT, isteri saya matanya berair, yang mana air mata itu lekik. Pernah isteri saya pergi jumpa pakar mata, yang mana pakar menyatakan resdung. Jadi saya amalkan Fatihah, selawat syifa, a'udzu bi'izzatillah tadi. Baca surah Al-Isra ayat 82 bagi mana ustaz? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ianya sesuai dengan ayat-ayat doa pelindung belaka tu. Tak ada masalah. Tapi kalau boleh, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi, pegang di mata. Sapu, ambil air ke sapu di mata. Memang sangat sesuai. Ataupun ambil lagi. Ambil air liur, letak di tanah. Sebut bismillahi tughbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Ambil sapu di mata. Bismillah a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Boleh juga. Tak ada masalah. Baik, seterusnya. Nak tidur selalu dengar ruqyah MP3 sampai pagi. Jadi tak ada masalah sakit badan. Lama-lama tak pasal ruqyah jadi sakit badan. Okey, bagus. Tidur sambil dengar audio ruqyah bagus. Paling bagus lagi kalau kita sendiri baca. Paling bagus lagi kalau kita sendiri baca. Kalau nak hilang, takkan nak bergantung kepada audio sama. Pastikan audio itu yang dipasang itu pindah kepada audio diri kita sendiri. Yakni kita baca sendiri. Biasa kita dengar lama-lama boleh ingat, sekejap ingat. Baca, bila kita baca pula lagi mudah ingat. Okey, insya-Allah sedikit banyak ingat. Kita sendiri kena doakan. Okey. Insya-Allah. Malam ni pula dah maghrib. Insya-Allah malam ni dah maghrib. Maghrib lebih kurang pukul 7.50 atau pukul 8 baru saya buat. Sebab biasa 7.20 baru maghrib. Saya solat di rumah 7.45, tunggu adik-beradik keluarga berjemaah. Dalam 7.55 ataupun pukul 8 baru saya mula buat live, insya-Allah. Insya-Allah dah. Malam ni pula insya-Allah kita jumpa malam ni. Soalan-soalan yang sempat saya baca nanti saya akan balas malam ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan apa rahmatullahi Allah SWT, macam mana soalan terakhir daripada Syarina Jahari, macam mana kalau orang tu rasa takut nak belajar Al-Quran? Adalah dia ada saka ke apa-apa? Apa takut? Mesti ada sebab. Kenapa takut nak belajar Al-Quran? Mesti ada sesuatu yang dok kena. Sepatutnya ruh kita, jiwa kita suka mendengar ayat Al-Quran, suka belajar Al-Quran, rasa tenang bila belajar. Bila kita nak belajar Al-Quran, rasa serabut, rasa nak menjauh, mesti ada dok kena. Dia mesti diruqyah. Mesti ada dok kena. Tidak semestinya saka, tapi mesti ada gangguan lain juga. Mesti ada dok kena. Tak suka kepada kebaikan, mesti ada dok kena. Mesti dia kena muhasabah diri dan dia kena diruqyah. Pasti ada gangguan, simptom dan sebagainya. Kena face to face tu kecek dengan dia. InsyaAllah tuan-tuan berrahmati Allah SWT. Sepatutnya kita sukakan kepada kebaikan. Tambah-tambah lagi Al-Quran, panduan utama kita untuk kehidupan kita. Penyelamat kita adalah Al-Quran. Badan selalu lengah-lengah ustaz. Apa petanda dia ustaz? Lengah-lengah ni, pertama kena tengok dulu keadaan diri kita. Sama ada kita ni berkebun ke, buat kerja berat ke, mesti ada rasa lengah. Itu fitrah kita dah. Urat saraf kita dan sebagainya. Tapi, kalau tak buat kerja buat apa, tiba-tiba badan lengah. Ada sesuatu yang dok kena juga pada badannya. Pertama kena pergi cek hospital dulu, takut sakit urat, saraf dan sebagainya. Jika tidak ada sakit, maka tuan-tuan apa rahmati Allah SWT, lengah-lengah tadi, tuan-tuan saya show ke bekam. Bekam dulu, baca doa pelindung,
Dan tempat-tempat lengoh mesti dia ada sendi yang lengoh, ambil minyak zaitun. Minyak zaitun yang telah diruqyah. Paling kurang baca asah. Fatihah 3 kali, ayat kursi 3 kali, 3 ku 3 kali, tiup pada minyak zaitun itu. Ambil minyak zaitun itu, sapu di tempat yang kita lengoh itu. Itu perubatannya. Okey. Insya-Allah. Kalau ada rasa lengoh lagi, dia ada tahap dia lagi, ada perubatannya lagi. Cuba buat yang tu dululah. Insya-Allah. Dan tidur kena cukup. Ni tidur sejam. Mana dak lengohnya? Okey. Itu dah antaranya. Okey, setakat itu saja untuk pagi ini insya-Allah. Doa cepat jodoh ada tak? Ada. Doa cepat bukan nak cepat jodoh supaya kita dipertemukan jodoh yang baik. Cepat ke dok kalau Allah SWT takdir lambat. Kalau Allah takdir cepat. Kalau Allah takdir jodoh tak panjang dok panjang. Jadi kena doa untuk jodoh yang baik. Kebaikan. Ada doanya. Paling kurang kita bacalah doa dalam Al-Quran pun ada, hadis pun ada, banyak doanya. Tuan-tuan, paling kurang doa ini, Allahumma habbib 'abdaka hadza ila ibadikal mu'minin wa habbib ilayyal mu'minin. Kita minta dengan Allah, ya Allah, jatuhkanlah aku cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, yang beriman padamu, dan jatuhkanlah orang-orang yang beriman itu mencintai diriku juga. Itu di antaranya lah. Banyak lagi lah kalau ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 31. Kalau doa daripada ayat Al-Quran boleh juga. Allah sebut apa? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Boleh juga kita baca ayat Al-Quran tersebut surah Al-Imran ayat 31 dengan maksud kita minta dengan Allah SWT supaya kita ini mencintai Allah SWT dan mencintai segala sunnah Nabi SAW, dan minta juga kita mencintai orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, agar kita dicintai oleh orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, supaya cinta kita tidak bertepuk. Kita masuk tele lah. Tele boleh ramai sikit. Nanti Najibah Ahmad akan hantar insya-Allah. Itu saja. Okey. Alhamdulillah, itu saja untuk hari ini. Doa pelindung. Saya ada banyak hasil rampasan bagai-bagai syirkiyah, tapi saya bakar habis. Dia ada cara dia. Kalau jumpa bagai, jangan bakar lagi. Bahaya. Boleh sakit orang yang buat amalan tu. Dia ada cara dia. Batal dulu sihir, baru bakar. Tak ada buah ada botol-botol, tak ada. Itu. Surah Al-Imran tadi ayat 31. Bukan 71. Surah Al-Imran tadi ayat 31. Ayat 31. Bukan ayat 71. Ayat 31. Surah Al-Imran ayat 31. Bukan 71 dah tadi. InsyaAllah. Kalau jumpa barang tu, ambil barang tu, rendamkan ke dalam air yang telah diruqyahkan. Betul. Kemudian buat kaedah pendinding untuk rumah. Baik. Jumpa barang, ambil barang tu, batal dulu. Diruqyah barang tu. Ataupun masuk dalam air, ruqyahkan. Masuk air yang telah diruqyah, dan kita ruqyahkan lagi. Paling kurang doa tadilah. Dan ambil juga doa wattaba'u, surah Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ayat penghala sihir. Ayat pembakar sihir, pembatal sihir pula. Ayat apa? Tak ingat. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Tiup pada air. Rendam setengah jam paling kurang. Ataupun semalam. Kemudian esok bakar. Ni bukan ambil buah dari botol, buah dari sungai. Tu tak tahulah amalan daripada mana. Tuan-tuan berrahmati Allah, jangan kita buat syirkiyah. Kita amalkan ruqyah syar'iyah insya-Allah lah. Nanti saya akan tulis balik apa yang saya sampaikan dan saya akan masuk tele masjid. Jadi tuan-tuan, PM Najibah Ahmad ada dalam ni, masuk dalam tele masjid, ataupun nak dapat info lebih lagi, masuk ada grup WhatsApp rakan masjid insya-Allah. Jadi kita sambung pada malam ni pada bab yang kedua daripada net tadi. Bab yang kedua iaitu sihir ataupun penyakit yang disebabkan oleh ain, pandangan yang jahat, mata yang jahat, ain. Siapa yang terkena ain, macam mana simptomnya, apakah langkah pencegahannya dan perawatannya, insya-Allah kita akan
bicarakan pada malam ini kuliah maghrib, dan kita akan soal jawab, dan kita akan sambung pula subuh Jumaat besok. Panjang sikit hari Jumaat insya-Allah. Itu saja untuk hari ni. Minta maaf banyak terkasar bahasa, panjang lebar pula. Dah tua-tua banyak sangat soalan. Jadi insya-Allah kalau saya jawab tu, saya jawab asas saja belaka. Nak lebih lagi memang kena buat seminar tu dah. Sebab supaya tidak timbul fitnah. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, itu sajalah. Nak masuk rumah lama yang dah tinggal kosong, pastikan habis surah Al-Baqarah. Habis surah Al-Baqarah. Solat hajat, perhabis surah Al-Baqarah di dalam rumah tersebut. Ada banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya terus bagi kaedah dia. Nak baca hadis dan sebagainya itu dalam seminar ataupun dalam sesi tulisan insya-Allah. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam, wallahu a'lam bis-shawab wal ma'af. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.